Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, selamat malam. Okey, malam ni sebenarnya saja je nak buat live ni kan. Sambil-sambil dia buat mapping seorang-seorang kan. Takut-takut ada apa-apa pertanyaan, anda boleh bertanya lah. Okey. Anda boleh bertanya atau anda nak request pair ke, anda boleh bertanya lah kan. Sebab jarang saya nak buat live seorang-seorang ni. Okay, sebab melibatkan partner kan. Okay, saya ada partner saya sendiri, tu Syuki. Okay, kalau dia tak live, saya yang live lah. Okay, terkejut tergempar saya live malam ni kan. Okay, baik, tak ada masalah pun sebenarnya. Anda boleh bertanya jika ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa ni lah, ada apa-apa pertanyaan, anda boleh bertanya. Ataupun anda nak request pair pun tak ada masalah, anda boleh request. Okay, itu tak ada masalah pun. Okay, sebab saya memang tengah buat mapping sekarang, jadi elok lah. Nak tanya dari segi trading, anda boleh bertanya. Nak tanya kalau ada masalah, nak marking ke, nak marking structure ke apa semua tu kan, anda boleh bertanya lah. Okay, sebab saya masih di depan komputer, okay, membuat mapping. Jadi anda boleh bertanya. Okay, yang penting kita masih di rumah kan. Okay. Okay, terlebih dahulu apa yang nak saya sampaikan adalah jika ada apa-apa yalah, okey, jika ada apa-apa pertanyaan tentang kelas, okey, tentang kelas kami RTM dan INL, kami dah tak jalankan kelas. Okey, tak jalankan kelas lah buat masa sekarang. Sebab saya dengan Syuki agak sibuk sekarang. Saya pun sibuk, Syuki pun sibuk. Jadi tak ada choice lah. Kami terpaksa tangguhkan lah kelas-kelas yang mana ada tu. Okay. Jadi buat masa sekarang, inilah antara platform yang kita akan share something dari segi trading, dari segi mapping, dari segi persoalan yang bakal akan dijawab. Okay, sebab saya dapat banyak DM, pun Syuki pun dapat banyak DM. Hari ni pun saya dapat banyak DM. Ada 3 ke 4 orang bertanya tentang marking, macam mana nak marking structure. Okay, macam mana nak marking structure, which is macam ni lah. Okay, macam mana nak marking structure. Jadi rasanya okay, lebih better lah kot. Okay, malam ni saya terangkan sedikit tentang macam mana nak marking structure. Okay, sebab saya dan Syuki banyak kali bercakap, banyak kali tunjuk, banyak kali terangkan macam mana nak marking structure. Okay, macam mana nak marking structure. Tapi mungkin ada yang faham, tapi ada yang tak faham. Masih ada yang kurang faham pun ada. Jadi lebih better kot malam ni, sebab saya pun tengah marking. Saya akan tunjukkan sedikit. Okay, nak kata sedikit tu tak adalah sedikit sangat. Okay, nak kata sedikit tu tak adalah sedikit sangat. Okay, tapi macam mana cara kami marking. Okay, secara macam mana saya marking, macam mana Syuki marking. Okay, nak tahu di pointer-pointer mana yang kita perlu tandakan marking-marking itu semua kan. Jadi lebih better saya akan bagi tahulah. Okay, malam ni. Jadi harap you all boleh share lah live ni, sebab saya tak
saya tak save. Okay, saya tak save dan saya tak record nak letak ke dalam channel sebab saya pun tengah buat satu video mengenai macam mana nak marking structure ini semua, dari highest time frame sampai lowest time frame. Okay, sebab sebenarnya dah ramai sahabat-sahabat saya yang buat live nak marking, macam mana cara nak marking pun semua dah banyak sebenarnya. Cuma antara kita je nak tak nak kan. Okay, antara kita je nak tak nak. Okay, okay, kita go kepada ni lah. Okay, kita go kepada chart. Okay, okay, baik. Sebenarnya marking structure ni kalau saya lah, okay, ini saya punya style. Okay, saya punya cara, saya punya style adalah saya akan bermula di time frame yang paling, sebab nak dikatakan daily, weekly dan monthly, ada yang marking structure ni based on time frame yang tersebut. Tapi kalau saya lebih suka dengan H4 lah, sebab H4 ni dia boleh dikatakan sebagai boleh dikatakan sebagai penunjuk arah juga untuk kita trade dalam masa seminggu. Okay, trade dalam masa seminggu, boleh trade dalam masa banyak hari jugalah kan. Banyak hari, jadi dia boleh bagi kita jalan jugalah untuk tunjukkan benda-benda ni semua kan. Benda-benda ni semua kalau di sini pun, kalau anda boleh tengok sekarang, ini adalah marking goal saya punya journal. Okay, saya punya journal yang complete, di mana journal-journal ni saya akan simpan. Okay, saya akan simpan, saya tak akan padam. Macam ni lah. Inilah journal saya, dan anda boleh lihat secara jelas journal ini dibuat. Okay, journal ini dibuat. Sekarang apa yang tengah dibuat oleh market, anda pun boleh tengok secara jelas apa yang dia nak buat. Okay, apa yang dia nak buat sebenarnya. Dan kalau di sini secara jelas untuk goal kita dah nampak dia breakout. Okay, breakout trend line. Okay, breakout trend, which is kita boleh predict highest probability dia akan ke atas lagi. Mungkin dalam keadaan penurunan ini adalah dalam keadaan retracement, mengambil retracement sahaja. Sebab banyak structure yang daripada beberapa minggu yang lepas, kalau kita buka separator kan, okay, minggu-minggu yang dah berapa minggu dia kenaikan, minggu lepas pun naik, minggu sebelum ni pun dia retrace sikit, dia pun naik. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, dah 2 bulan lah dia masih lagi up. Okay, masih lagi up, yang memakan dalam 2000 pip. Okay, jadi kenaikan selama 2 bulan ini berjaya memecahkan trend ini. Okay, berjaya memecahkan channel trend ini. Jadi kalau tengok dari segi sini memang semak sikit lah kan. Semak sikit. Okay, tulisan-tulisan yang saya tak padam ni kan. Okay, jadi nampak semak sikit lah. Okay, cuma apa yang saya boleh sampaikan dan apa yang saya boleh cakap dalam sekarang dah bulan 5, saya rasa masa bulan 2 atau bulan 1, masa dalam penurunan ini, kalau saya lupa tengok balik di channel, okay, di channel kami RLTM dan INL, saya ada share satu video, bukan video, saya ada share live bersama di Google Meet. Okay, di Google Meet tentang goal ini. Okay, tentang goal ini 2 bulan yang lepas, bulan 1 ke bulan 2 saya tak ingat, tapi kita ada buat live di Google Meet, membuat satu prediction yang goal ini akan naik secara drastik. Okay, alhamdulillah, penantian kita selama 2 bulan ke 3 bulan ini, kita dapat lihat apa yang market bagi kita lah. Okay, alhamdulillah. Okay, itu sebenarnya macam mana kami
buat prediction untuk market, macam mana kita nak membuat satu hala tuju market itu kan, nak menentukan hala tuju market itu dengan cara macam mana kita mark the structure. Okay, jadi kalau dari segi sini, siapa yang nak tanya saya tentang goal malam ni, okay, bang harap ada record. Tak sempat puluh ni, mak ada urusan sikit. Terima kasih. Okay, tengok balik dekat ni, tengok balik dekat Facebook saya nanti. Okay, tengok balik dekat Facebook saya. Saya tak record malam ni. Okay, saya tak record sebab saya pun baru buka PC, baru nak start mapping untuk minggu depan ni. Okay, tengok balik dekat saya punya Facebook saya, ada save lah. Okay, kalau ditanyakan kepada saya goal, okay, kita boleh tengok secara really. Saya marking structure ni saya marking structure ni. Anda tengok dan anda buatlah anda share live ni. Okay, mungkin ramai tak tidur sebab ramai lagi yang work from home apa semua kan. Kita pun tak boleh keluar daripada rumah selepas dia pukul 10 kan. Jadi okay, ini adalah time frame H4. Okay, time frame H4. Dan apa yang kita boleh lihat, saya pakai cat putih lah. Okay, cat putih senang. Okay, apa yang kita boleh lihat dekat sini untuk goal, satu, kenaikan, trend masih kenaikan lah. Okay, trend masih naik. Jadi dekat sini please fokus kepada buy. Please fokus kepada buy untuk goal ni. Please fokus kepada buy sebab trend masih menaik. Okay, kecuali doesn't matter market nak buat apa. Okay, kecuali structure di breakout. Okay, jadi dekat sini kita tak nampak lagi structure nak breakout atau tak nak. Okay, kita kena tunggu. Okay, tapi kita boleh buat prediction awal, adakah dia akan berlakunya retracement. Okay, kita tengok sama-sama dia nak berlaku retracement atau tak nak. Okay, cara saya buat macam ni je. Saya tak tengok look to the left apa semua, tak ada, sebab saya banyak buat reference melalui structure saja. Okay, yang mana bertanya tengok look to the left tu boleh je, tak ada masalah. Tapi saya exactly saya tunjuk based on macam mana saya trade. Okay, nampak di sini highest high masih lagi tidak dipecahkan. Okay, at least kalau market nak turun, okay, jika market nak turun, anda kena tunggu. Ini yang saya nak ajar malam ni. Anda kena tunggu highest ini di break out. Okay, sorry, highest ini. Ini kita pakai konsep yang simple. Okay, simple, which is kita nak cakap macam mana, support and resistance pun boleh, and kita gunakan konsep support and resistance pun boleh sebenarnya. Okay, kita tengok sebab kebenaran, okay, kebenaran tu tak tahan. Kebenaran market nak turun atau nak naik, dia bergantung nak memulakan retracement atau nak membuat retracement atau nak melengkapkan retracement. Market perlu diberi kebenaran oleh highest ini dulu. Kalau kita tengok secara look to the left lah. Okay, look to the left, kita tengok dekat sini Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Waradi. Okay, semoga sihat di rantauan. Okay, kita tengok secara jelas. Okay, saya tunjuk lah kan, tak kira mana-mana pair kita tengok. Okay, kita tengok, kita tak kira mana-mana pair, tak kira lah pair gold ke pair apa ke, melibatkan trading. Okay, melibatkan pair trading, boleh je nak pakai 2ZZ, tak ada masalah. Okay, nak pakai 2ZZ pun boleh, tapi saya suka lebih manual lah. Okay, saya lebih suka manual sebab saya lebih pentingkan penandaan
secara manual untuk saya melihat. Okey. Untuk melihat. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sahabat. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Semoga sihat selalu. Okey. Kita tengok dekat sini ya. Bila market membuat nak dibenarkan, nak membenarkan, atau kita nak cakap macam mana, dia nak dapat satu lesen macam mana dia nak memulakan retracement itu adalah dengan cara dia memecahkan atau dia break out. Okey, kita pakai simple punya cara. Okey, sangat simple punya cara bang. Okey. Sebab saya punya cara trading tak ada nak, kita kena master bab basic dulu, baru kita boleh master apa yang nak dikatakan advance lah. Okey. Sama saya, maaf zahir batin abang ready. Okey. Okey, kita tengok kat sini, nampak nampak dia break out dengan secara breakout banyak kali. Saya dengan Syuki, saya punya partner, banyak kali menerangkan breakout ini dengan cara macam mana. Breakout dia mesti close body. Okey, menggunakan body, bukan menggunakan shadow. Jadi dekat sini, okey, dekat sini kita tengok exactly market perlu memecahkan terlebih dahulu low yang sebelum, walaupun kita tengok arah dia sell selepas dia breakout menggunakan body. Okey. Okey, selamat hari raya. Maaf zahir batin semua. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin. Abang Pidul, yang mana menonton live saya, saya minta maaf banyak-banyak. Saya maaf zahir batin. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua. Okey. Saya tidak menghilang. Ramai yang DM saya tanya ke mana menghilang, sampai status selamat hari raya pun tak ada. Saya ada je sebenarnya, tapi tak nak terlalu aktif sangat kan, sebab kita nak fokus kepada benda yang kita perlu fokus. Okey. Tidak semestinya. Okey, tidak semestinya saya tidak muncul di Facebook. Saya tiada, tak ada. Saya ada je. Okey, saya ada je. Okey. Okey, dekat sini kita tengok kita back tu kepada kita punya mapping lah. Okey, kita kena mapping. Dia break out menggunakan body, dia breakout sell, lepas tu dia breakout balik buy. Ini adalah petanda awal, kita panggil sebagai early signal. Okey, early signal mengatakan retracement dibenarkan. Okey, macam SOP lah kan. Okey. Macam SOP lah kan. Ya betul bang, ready. Okey, saya bukan silent, tak ada silent bang. Saya ada je, cuma tak nak terlalu aktif Tak nak terlalu aktif sangat. Okey, ada kerja lain lagi. Ada kerja lain lagi yang perlu saya buat. Okey. InsyaAllah nanti balik nanti beritahu bang border dah buka, kita ride je. Okay. Motor pun dah kat rumah je, pergi kerja je hari-hari. Okay. Jadi ini adalah early signal. Okay, kita panggil signal awal, mengatakan market diberi kebenaran untuk membuat retracement. Okay. Macam mana kita nak marking? Yang saya dapat PM ramai hari ni, macam mana nak marking structure. Okay, nak marking structure. Saya macam ni tak kira lah anda guna phone ke, anda guna laptop ke, anda guna PC ke, anda guna TV ke, tak kira lah. Okay. Cara saya marking structure simple. Okay, saya tunjuk Saya buka time frame H4. Saya akan kecilkan macam ni. Saya akan kecilkan yang paling kecil. Tak kira lah anda guna telefon ke, anda guna, tak kira anda guna apa-apa device pun. Saya akan kecilkan chart paling kecil. Okay, saya akan kecilkan chart paling kecil macam ni. Jadi dekat sini saya akan dapat lihat kat sini, saya atau anda semualah, okay, dapat lihat di mana U-turn ini adalah structure sebenarnya. Okay, U-turn ini, ini U-turn. Habis yang kecil-kecil ini tak perlu diambil ke Amdan. Better than, lebih better
jangan ambil lagi lah. Okey, jangan ambil. Saya tak ambil yang kecil-kecil ni. Saya tak ambil yang kecil-kecil ni, saya tak ambil. Memang dia U-turn, tapi dia U-turn dalam keadaan similar, masa kecil sangat. Okey, sangat kecil sangat. Jadi saya tak ambil yang kecil-kecil ni. Saya ambil yang obvious U-turn. Maksudnya kita panggil U-turn yang keterlaluan lah. U-turn keterlaluan tak tahu. Okey. U-turn yang kita nampak secara real, secara jelas jadi U-turn lah. U-turn ni kita tengok ni U-turn, ni U-turn, ni U-turn, ni U-turn, 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 ni U-turn, U-turn, U-turn. Ambil dulu di time frame H4. Konsep dia sama, tak pernah lari. Okey, so konsep tak pernah lari. U-turn dia tetap sama. Okey, tetap sama. Kalau anda tanda di time frame H4, di time frame kecil tetap U-turn yang sama. Okey, tetap U-turn yang sama. Contoh yang saya tandakan ni yang color orange ni, kita tengok di time frame kecil, sama je. Okey, sama je. Cuma di time frame kecil dia akan nampak macam ni lah. Okey, dia akan nampak macam ni. U-turn yang banyak-banyak signifikan lah apa semua ni kan. Jadi macam ni lah bila time frame kecil. Tapi bila anda buka di time frame H4, dia ada satu ni je. Lepas tu, lepas saya kecilkan paling kecil, saya akan lushkan. Okey, kita panggil zoom out, zoom in 2 kali. Macam ni. Saya zoom in 2 kali macam ni. Inilah panduan saya untuk saya trade. Inilah panduan saya untuk saya trade. Saya takkan bukan saya tak tengok langsung belah kiri, tak ada. Tapi ini panduan saya untuk saya trade. Okey. Ini adalah panduan-panduan saya lah untuk saya trade. Maksudnya ini zone saya. Ini zone saya. Jadi tak ada isu lah kalau kata nak dibandingkan dengan tu. Kita nampak structure ni sebenarnya dalam istilah kita belajar structure, kita panggil high low, highest high, highest low, benda tu lah. Tapi dalam istilah SNR, ini resistance, ini support, ini resistance, ini support. Ini dia mewakili, kita panggil dia mewakili major kepada support and resistance. Dekat situ kita boleh fahamkan dia mewakili major support and resistance. Jadi dekat sini kita boleh nampak bila apa-apa yang terjadi kepada major support and resistance ataupun structure yang kita panggilkan structure ini, itu yang kita mahukan. Okey, itu yang kita mahukan. Jadi dekat sini apa yang kita perlu fokuskan adalah dia, sebab dalam market kita akan cari, Waalaikumsalam warahmatullahi bang. Okey, kita akan cari dua benda kan. Okey, kita cari dua benda, retracement ataupun follow trend. Okey, retracement atau follow trend. Nak gunakan trend line ke apa ke, terpulang kepada masing-masing. Okey, masing-masing ada cara masing-masing. Okey, jadi dekat sini kalau ini adalah pair gold. Okey, dia membuat satu kenaikan yang agak slowly minggu lepas, agak slowly sebab market dalam 1 ke 2 bulan ni kita nampak agak slow kan. Agak slow. Maybe ada something like COVID-19 punya affected. Okey, membuatkan risk on dinaikkan, bendera dinaikkan oleh investor, the big investor untuk slow down sikit. Jadi kita nampak market, kita tengok dia tak ke mana, ke situ je. Okey, naik turun dia pun tak ada terlalu signifikan sangat kan. Tapi kalau kita ikutkan market yang lepas-lepas, yang tahun-tahun lepas, okey, sebenarnya sekarang dah bulan 5 adalah time market untuk trending. Okey, time market trending. Jadi dekat sini kita boleh nampak sebenarnya trending market tu. Kalau kita tengok lah, okey, kita tengok cara trending market tu. Macam gold ini sendiri, saya berpendapat adalah selagi COVID-19 belum isu COVID-19 ni belum settle untuk worldwide, gold ini adalah salah satu pair yang di mana dia akan rally up sampai hujung tahun. Okey, ini my prediction lah. Okey, saya tak tahu orang lain, sebab saya tengok dari segi apa yang gold buat sekarang adalah
obviously dia menunjukkan dia akan trending up. Okay, jadi lebih fokus kepada ni lah, lebih fokus kepada buy. Okay, gold. Jadi dekat sini saya nak ajar sikit malam ni macam mana cara, okay, macam mana cara kita ada dua benda dalam market, iaitu trending dan trending pula dah. Kita panggil apa? Retracement dan follow ni lah, follow trend ataupun tak kira lah follow trend ke anda nak panggil, tapi saya letak sini adalah follow which is follow trend lah. Follow trend ke apa semua itu terpulang kepada anda, cara pemahaman sendiri. Okay, cara pemahaman sendiri, tapi saya letak sini adalah follow trend lah. Okay, yang saya nak fokuskan malam ini adalah benda ni. Okay, benda ini, retracement. Macam mana menggunakan market structure. Okay, menggunakan market structure, pemahaman tentang market structure, macam mana cara market ini dibenarkan atau dibagi, kita panggil dibagi kelonggaran. Okay, dibagi diskaun, macam-macam lah. Okay, macam-macam istilah yang kita boleh gunakan untuk faham tentang macam mana dia boleh diberi kebenaran untuk membuat retracement atau discount price. Okay, saya tambahkan sikit kat sini adalah discount price. Kejap discount price. Okay, discount price. Okay, macam mana dia boleh diberi kebenaran untuk membuat discount price. Discount price. Discount price ni adalah ni lah, retracement lah. Okay, retracement. Okay, retracement atau discount price. Okay, dia punya kunci atau the key of discount price atau retracement ini dari segi pemahaman saya. Okay, dari pemahaman saya tak tahu orang lain macam mana, tapi apa yang saya study dan apa yang saya research di dalam membuat satu pemahaman tentang market structure dan ini adalah retracement boleh berlaku bila mana, atau diberi kebenaran untuk berlaku bila mana the previous high atau the previous low, okay, the previous high atau the previous low di breakout kembali. Boleh faham kot? The previous low atau the previous high di breakout kembali. Saya padam ni sebab saya tak nak terangkan pasal follow trend ni. Saya nak terangkan pasal bab follow trend ni adalah benda yang sangat simple sebenarnya. Okay, saya nak terangkan pasal discount atau retracement. Okay, discount price atau retracement. Okay, bila mana highest high, okay, highest high atau highest lah, tak kira lah, tengok kepahaman sendiri, di kejap di break out kembali. Okay, di breakout kembali, atau the previous low di breakout kembali. Okay, dia breakout balik lah, maksudnya macam tu, dia breakout balik. Dia diberi kebenaran sementara untuk membuat retracement atau discount price. Okay, discount price. Sebab kalau kita sebut, tidak kira lah di dalam forex trading atau di dalam any instrument yang sekarang tengah glamour tentang Ripple, tentang Bitcoin semua lah, tentang apa-apa benda tu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, maaf, dia melibatkan certain price atau melibatkan price. Macam mana nak tahu breakout tu boleh fake bang? Any tips? Okay, Abang Pidot. Okay, Abang Pidot, macam mana nak tahu breakout tu bukan fake bang? Any tip? Okay,
Apa yang saya faham dari soalan ini adalah nak tahu dia fake ataupun tidak, ataupun dia tipu, breakout itu tipu atau tidak. Okey. Jawapan dia adalah breakout. Kalau anda tengok live saya sebelum-sebelum ini, live saya atau live saya punya partner Syuki, ataupun anda tengok balik video-video yang kami share di channel kami, di YouTube kami, breakout means dia boleh tipu dengan menggunakan shadow. Okey. Dia boleh tipu dengan menggunakan shadow. Breakout menggunakan shadow. Nampak ni bang? Ini salah satu contoh. Ini breakout yang kita istilahkan dia sebagai fake breakout. Dia menggunakan shadow. Dan breakout yang tidak menggunakan shadow, dia menggunakan solid body. Dia ada dua saja sebenarnya. Dia ada dua saja. Satu breakout menggunakan shadow, kita namakan ini sebagai fakey atau fake breakout. Dan satu breakout lagi adalah menggunakan body, which is body ini yang kita cari. Okay, breakout menggunakan body. Ini contoh breakout menggunakan body. This is the true breakout. Okay, dan kalau kita nak compare, okay, ini abang kena buat ni lah. Abang-abang semua kena buat sedikit backtest. Okay, sedikit backtest lah untuk melihat macam mana breakout ini dia punya probability. Okay, dari segi saya punya research adalah 89%, okay, 85% jika dia breakout, bukan 100% tau. Okay, jangan cakap 100% pula. 85%, maksudnya 85% daripada apa yang saya research, breakout menggunakan solid body atau breakout menggunakan candle body, candle stick berturutan, dia adalah the powerful of breakout berbanding dengan menggunakan shadow breakout. Okey, berbanding menggunakan shadow breakout. Kalau dia menggunakan shadow breakout 50-50. Okey, 50-50. Bukan 100%, okey. 50% ke 50%. Kita boleh nampak kelemahan macam mana dia breakout menggunakan shadow dan breakout menggunakan solid body atau candle yang berturutan. Okey, macam ni. Ini contoh bang. Abang piduk lah, saya dah menjawab soalan tu. Okey, tunggu candle close break body, bukan shadow. That's right. Okay, that's right. Kalau break buy, dia akan retest balik untuk buy. Yes, that's right. Ini adalah jawapan yang solid lah, menggunakan open high low close. Okay, open high low close. Ini adalah jawapan yang solid. Kalau dia reject menggunakan shadow, dia boleh sebenarnya untuk break terus, boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi kebarangkalian, kebanyakannya dia akan reject dan dia boleh turun sejauh mungkin dia nak turun. That's why lah kita panggil ini sebagai fakey atau break secara menipu. Okay, break secara menipu. Okay, itu sedikit lah. Harap abang piduk faham lah. Okay, yang lain kalau ada soalan boleh ajukan, tak ada masalah. Okay. Okay, tengok pada okay, satu clue lagi, satu tips lagi lah untuk semua. Satu tips lagi untuk breakout. Untuk breakout ini, jangan, bagi saya, jangan lihat sangat lower TF. Okay, maksud lower TF tu adalah TF M15 ke bawah ni lah. Okay, lower TF sebab kebanyakannya anak-anak ini breakout di bawah, breakout di lower time frame tu kita boleh scalp saja. Okey, kita boleh scalp saja. Okey, scalping boleh, tapi untuk kita lamakan whole position itu adalah dengan cara kita tengok highest time frame dulu. Sebab emosi berlainan orang, berlainan cara, berlainan emotion dia. Jadi di sini bila kita tengok highest time frame, okey, bila tengok highest time frame, penandaan highest time frame dengan penandaan lowest time frame,
sebenarnya highest dan lowest ini dia ada satu kita panggil relationship. Okey, the live saya yang lepas-lepas saya ada bagi tahu correlation ataupun gabungan antara time frame besar dan time frame kecil ini, kita boleh lihat keseimbangan struktur itu sendiri di dalam market. Okey. Sebenarnya betul Abang Radi cakap, baru nak cakap. Okey. Sebenarnya belajar memahami setup struktur ini memerlukan satu kesabaran yang sangat tinggi. Okey. Perlu, sebab kita banyak kali kita kena menunggu. Banyak benda kita kena menunggu, banyak kali kita kena menunggu. Benda yang kita perlu cari adalah the first adalah breakout. Okey. The first adalah breakout. Jadi kalau anda boleh macam Abang Radi cakap, anda boleh gunakan ni. Kalau nak tanda keliru untuk buat penandaan manual, secara manual di dalam chart ini, anda boleh gunakan indikator ni. Pergi kepada indikator kalau dekat PC lah. Okey, tapi dekat phone tak boleh rasanya benda ni. Pergi PC, pergi kat custom ni. Okey, pergi kat custom. Bawah sekali ni dia ada satu indikator zigzag. Zigzag ini dia akan tunjuk kita penandaan struktur ni. Higher low, high low, high low, high low semua ni lah. Struktur ni semua dia tunjuk. Tak payah nak ubah-ubah setting, semua dia tunjuk. Dia ambil. Kita hanya ambil pointer-pointer yang penting saja. Macam ni nampak dia U-turn. Dia U-turn ni kita boleh nampak secara jelas kat sini. Ini adalah satu indikator yang kita boleh gunakan lah untuk buat penandaan market structure ni. Jadi Hamdan, jika kita guna TF lebih kecil, kita open dan close awal lah kan. Betul, kita open dan close awal. Maksudnya kita hanya scalping je. Kita tak perlu nak jangan hold position lah. Okey, jangan hold position. Bukan maksud saya jangan hold position tu bukan apa. Sebab time frame kecil ni kebanyakan dia range dia adalah berjalan di dalam time frame yang besar. Okey, maksudnya kat sini, contoh kat sinilah. Di time frame yang kecil kita boleh nampak range. Sebenarnya breakout itu hanya berada di dalam range ini saja. Range yang berlaku di dalam ini. Okey, macam ni. Range ini. Macam ni. Sebenarnya di time frame kecil kita nampak yang berlaku ada breakout tu adalah benda yang berada. Benda yang berlaku di dalam range ini ya sebenarnya. Okey. Yang apa yang kita nak cari adalah satu signal yang kita boleh katakan macam mana. Sebab ramai sangat yang DM saya pasal macam mana saya boleh layer di dalam structure apa semua tu kan. Macam ni je sebenarnya. Sebab kalau nak di-comparekan dengan structure tu semua benda yang sama je sebenarnya. Okey, benda yang sama, tak ada benda yang berbeza pun, semua benda yang sama. Okey, semua benda yang sama, cuma dari segi kefahaman tu lah. Okey, dari segi kefahaman. Sebab benda ni kena banyak test. Dia tak boleh nak belajar ini terus faham, tak ada. Okey, tak ada macam tu. Jadi apa yang saya nak fokus, kita back kepada kita punya sharing malam ni lah. Okey, kita punya sharing adalah ini. Yang saya nak share malam ni adalah benda ni. Okey, benda ni macam mana, sebab dia ada dua benda, follow dan retracement. Retracement atau discompress ini, dia punya clue adalah highest high the previous highest high di breakout kembali, atau the previous lowest low di breakout kembali. Itu penanda kepada retracement boleh dibuat. Market akan membuat retracement. Okey, kita tengok dekat sini ya. Kita tengok kat sini. Highest low ini, okey, tidak berjaya breakout the previous highest high ini, which is dia tidak dibenarkan untuk membuat retracement. That's why dia boleh naik terus. Ini pun sama. Highest low ini tidak dibenarkan untuk retracement
agak panjang. Okey, agak panjang untuk dia ni, untuk dia bermain di dalam range ini. Jadi dia perlu diberi kebenaran dengan cara dia breakout kembali higher side ini, baru dia boleh bermain di bawah range ini. Sebab kita tengok sebenarnya market ini dia ada dua range. Okey, kita nampak kat sini, kalau saya tandakan ini ada upper range. Ini adalah upper range selepas dia breakout, dan ini adalah lower range selepas dia breakout. Dia ada macam tu. Ini dia ada dua range. Range inilah yang kita nak tunggu dia untuk dia discount. Adakah dia diberi kebenaran untuk membuat discount yang lebih besar? Itulah sebab yes, kalau dikatakan sebagai kita follow trend, yes, memang kita nak follow trend buy. Okay, kita nampak trend buy, kita nak follow buy. Kita nampak structure buy, kita nak follow buy. Tetapi untuk retracement yang besar dalam dalam satu market yang diberi kebenaran untuk membuat discount price yang besar, dia perlu diberi kebenaran oleh the previous price ini untuk turun ke bawah second range. Okey, dia ada first range dan second range. Okey, ini adalah first range. Okey, first range, dan ini adalah second range. Okey, dua kawasan yang berbeza. Okey, dua kawasan yang berbeza. Jadi dekat sini, bila ada dua kawasan yang berbeza ini, ini adalah kita namakan dia sebagai range di mana memang kita nak ikut buy, tapi range di mana highest probability dia adalah range yang di mana dia tidak diberi kebenaran untuk membuat diskaun yang lebih besar. Jadi ini adalah ruang di mana range yang kedua ini adalah diskaun yang lebih besar, yang diberi kebenaran, permission untuk lebih besar buat diskaun. Jadi ramai yang akan menanti di dalam ini. Sebenarnya ramai yang akan menanti di dalam second range ini. Okey, jika anda tidak sabar, ramai yang akan menanti di dalam range ini. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Ini saya nak back kepada last saya punya live hari tu, yang bercakap tentang kita bercakap tentang kita panggil apa, time frame correlation, ataupun hubungan antara time frame, antara satu ke satu time frame. Okey, kita tengok macam saya cakap hari tu, H4 dia punya hubungan adalah M15. Kita tengok apa yang menyebabkan dia tidak boleh pergi ke second range ini. Ini anda kena perlu fokus dan buat backtest. Okay. Macam mana dia tidak boleh pergi ke second range ini? Kenapa? Why? Adakah kerana structure, ataupun adakah kerana something like dia tak nak pergi, macam tu. Anda faham macam tu kan? Tapi dari apa yang saya faham dan dari apa yang saya research, something wrong berlaku di time frame yang lebih kecil. Kita tengok apa yang berlaku di first range ini di time frame lebih kecil. Kita tengok correlation H4 adalah M15. Jadi kita tengok M15 apa yang berlaku di dalam ini. Kalau saya kecilkan chart dekat sini, siapa yang boleh tolong saya jawab apa yang berlaku di time frame ini? Kita jangan bercakap tentang benda lain. Malam ni kita bercakap tentang structure sahaja. Kita bercakap tentang structure saja. Apa yang berlaku di first range ini yang tidak boleh, yang market tidak benarkan berlakunya satu discount price yang besar. Kita tengok zone ini saya tanda di H4. Zone ini saya tanda di H4. Anda tengok zone putih dan zone biru ini, first range dan second range ini saya tandakan
Macam mana nak tandakan first range ini adalah dengan cara selepas dia breakout. Okey, selepas dia breakout itu adalah first range. Dan second range ini adalah sebelum dia breakout. Sebelum dia breakout. Kita tengok di correlation time frame M15, kita tengok apa yang berlaku. Siapa yang boleh tolong saya jawab kat sini? Anda boleh jawab. Saya tak nak bagi soalan jawapan lagi. Anda jawab dulu. Okey, anda jawab dulu. Apa yang anda lihat dekat sini? Melibatkan struktur sahaja. Jangan cakap support resistance, supply and demand, apa semualah. Tak mau. Kita tak nak cerita benda tu. Kita nak cerita bab struktur sahaja. Apa yang anda lihat dekat sini? Apa yang anda nampak dan apa yang anda lihat dekat sini? Di dalam first range ini, kita akan tahu, kita akan diberi signal yang awal, okey, yang mengatakan market tidak akan boleh pergi ke second range ini. Ni, kita akan dapat. Ini adalah daripada research saya. Macam mana menggunakan correlation time frame atau hubung kait time frame. H4 dengan apa? H1 dengan apa? M50 dengan apa? M30 dengan apa? Daily dengan apa? Weekly dengan apa? Monthly dengan apa? Anda akan dapat dekat sini. Okay, break the previous high. Anda tengok saya bulat dekat sini. Ini jawapan saya. Tengok dekat sini. Anda tengok betul-betul. Saya bulat dekat sini. Okay. Jangan faham kata pattern memang dia berbentuk pattern. Okey, memang yang saya bulatkan tadi tu memang dia berbentuk pattern, high low highest high lowest low. Tetapi pattern itu sendiri adalah market structure kan. Okey, market structure. Bila saya kecilkan, kita nampak macam ni. Jelas. Okey, jelas. Kita delete bulat ni, kita besarkan chart. Okey. Kita besarkan chart, kita buat sini. Satu saja penandaan highest ini sudah di breakout, which is tidak ada high, tidak ada kita panggil discount yang lebih besar. Tidak akan berlakunya diskaun yang lebih besar. Jadi itu adalah the maximum discount. Ini adalah kita panggil the maximum discount. Bila kita fokus, bila kita nampak macam ni, kecuali benda ini berlaku di sini. Okey. Kita tengok ini dia tidak benarkan. Okey, kita tengok the previous market, kita boleh study benda ni sebenarnya. Okey, cuma dari segi kefahaman kita lah kan. Okey, ini first range. Okey, first range. Anda boleh adaptasikan benda ini ke mana trading style yang anda boleh gunakan. Okey, ke mana trading style pula dah, ke mana anda nak trade. Tak kira lah di mana-mana, di Dow Jones ke, di mana-mana dah, tak kira. Di mana-mana boleh. Di Bitcoin ke, di mana coin ke, tak kira lah. Okay, saya sudah buat research. Okay, ini adalah biru, ini adalah second range. Okay, biru ini adalah second range. Okay, saya nak betulkan, bukan breakout berturutan berlaku bang. Okay, Abang Afiq, bukan breakout yang berturutan berlaku. Cuma kita tengok H4 dan kita tengok ini correlation time frame M15. Apa yang berlaku di dalam ini adalah structure high ini. Okey, bila saya tandakan, okey, kejap saya tandakan. High. Okey, the previous high. High. Low. Okey. High low. Lower low. Okey. Lower low. Nampak, dia nampak macam pattern. Okey, dia nampak macam pattern. Memang dia pattern, bukan nampak macam pattern, memang dia pattern. Dan highest high.
benda ini memerlukan macam Abang Radi cakap tadi, memerlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk faham tentang benda-benda macam ni. Okay, sebab ini agak nampak agak difficult sikit kan. Tapi sebenarnya dia structure saja. Okay, sebenarnya dia structure saja. Kita tengok dekat sini, the second range. Okay, sekejap saya padam ni dulu. Second range, apa yang berlaku di sini adalah ni second range, ni adalah first range. Okay, first range. Apa yang berlaku di sini adalah bila kita tanda. Okay, ini saya tandakan lah. Untuk saya tolong tandakan. Okay, saya tolong tandakan. Ini ada high. Ini ada high. Okay, ada breakout. Ada breakout kembali. Okay, ada breakout. Dia breakout kembali dan dia breakout kembali. Nampak? Dia breakout kembali. Bila berlaku ni macam ni, dia tidak akan dibenarkan bermain di bawah ini. Okey, dia tidak akan dibenarkan bermain di bawah ini. Jadi nampak tak, dia hanya maksimum kat sini. Kalau kita faham, dekat H4 dia nampak macam resistance become support je. Itu dari segi SNR, pemahaman SNR. Tetapi dari pemahaman structure market, okay, market structure, kedua-dua range ini adalah range zone yang di mana market boleh dibenarkan turun dengan cara banyak ke dalam second range atau the first range dengan cara macam ni. Dan macam mana dia nak ikut balik? Dia nak ikut balik structure adalah dengan cara di time frame kecil dia perlu membuat apa yang dia perlu buat, itu high, low, highest breakout lagi, lowest breakout lagi. Yang penentu untuk kita entry adalah setiap breakout ini. Okey. Okey. Penentu untuk breakout adalah penentu untuk kita entry adalah breakout ini semua. Nampak Jadi ini cara. Dan kita cari satu contoh di mana dia dibenarkan macam ni. Macam ni tengok dia dibenarkan untuk bermain di second range. Okey. Dia dibenarkan bermain di second range. Ini first range. Okey. Sampai terbelit lidah lah. Ini adalah first range. Okay, range yang pertama. Ini adalah second range. Okay, second range daripada highest dan sebelum dia breakout. Ini adalah second range untuk penurunan. Ini untuk kenaikan yang tadi kita study. Ini adalah untuk kenaikan. Ini adalah penurunan. Kita tengok kenapa dia dibenarkan naik secara sampai ke dalam zon biru ini. Sampai ke dalam zon biru ini. Sampai ke dalam zon biru ini. Macam mana dia dibenarkan untuk naik pada atas ni? The first adalah retracement discount price ini. The previous lowest low ini. Ini macam SOP lah. Bukan COVID-19 dia ada SOP. Trading pun ada SOP. Okay. Nampak lower low ini. Nampak balik lower di breakout. Lower low ini di breakout kembali. Lower low ini di breakout kembali. Nampak dia breakout kembali. Nampak dia breakout kembali menggunakan solid body. Okay. Dan macam mana dia nak follow balik? Selepas diberi kebenaran untuk bermain di second range atau discount dengan cara yang lebih besar, dengan cara the first adalah lowest low ini breakout kembali, dia boleh masuk ke dalam second range. Macam ni, highest high ini tidak di breakout, tidak di breakout kembali, jadi dia tidak dibenarkan bermain di second range. Ini dibenarkan untuk bermain di second range. Jadi tengok kita tengok apa yang berlaku di dalam second range ini yang boleh buat dia turun balik. Okey. Pergi ke time frame HM15, kita gunakan correlation time frame. Okey, correlation time frame. Tengok dekat sini Ada tengok kat sini.
Ini more kepada pattern lah. Okay, kita more kepada pattern. Ini tak nampak pun kan. Jadi saya pakai gelap sikit. Pun tak nampak. Pakai putih macam ni nampak tak? Nampak. High, low. Okay, high, low. Macam mana nak tengok macam ni? Saya awal-awal saya dah bagi tahu tadi ya. Cara saya untuk drag zoom macam mana? Saya akan kecilkan time frame. Saya kecilkan chart ini paling kecil dan saya besarkan 2 kali je. Macam tu. Di bucu-bucu ni lah yang penting. Jadi dekat sini kalau anda belajar pattern, nampak pattern lah. Tapi kalau saya yang tak berapa tahu tentang pattern ni, okay, saya akan tunggu. Okay, breakout atas saya akan tunggu. Boleh nak buy dulu sikit sebenarnya, tapi ini dalam zone second range. Saya tidak akan follow bila dia breakout buy lagi. Sebab maximum discount retracement adalah akan berlaku di dalam second range. Sebab dia dah breakout kembali retracement itu, jadi kita akan tunggu di dalam ni. Any breakout structure, which is breakout macam ni, this is the true signal di mana dia akan follow balik signal breakout di time frame H4. Nampak ni? Jadi dekat sini anda boleh nampak really range ini adalah benda yang sangat penting. Okay, SNR gabung SND plus structure sangat-sangat padu. Alhamdulillah bang. Itulah yang saya pakai sampai ke hari ini. Apa yang abang Radi cakap tu, SNR gabung SND plus structure sangat-sangat padu. Sebab saya kurang menggunakan SND. Saya gabungkan SNR plus structure sahaja. Okay, SNR plus structure saja. Sebab tu itu yang saya fokus daripada dulu sampai sekarang. Okay, masa saya tak tajam lagi macam Ramadan. Tengok so dekat M15 saya tak nampak. Saya nampak di H4 ada demand zone. Okay, break retest by biasa demand zone. Nice explain bang. Terbaik Ramadan, alhamdulillah. Okay Mat. Okay, sentiasa maju jaya Mat. Okay, InsyaAllah kita bantu ramai-ramai ya. Kita bantu ramai lagi trader mat. Okay. Okay, jadi kita fokus. Bila kita fokus, kejap saya minum sekejap. Okay. Okay, alhamdulillah mat. Nak kena kawal emosi je payah. Okay, abang Hafid, sebenarnya kita bercerita tentang emosi ya. Memang kita berlainan. Abang lain, saya lain. Semua actually mostly 100% kita akan berlainan. Okay, kita akan berlainan dari segi kawalan emotion. Okay, emotion control. Kita panggil the psychology PNE lah. Okay. Tetapi okay, yang boleh mengawal emotion kita adalah satu benda bang. Saya bagi tahu Okay, saya bagi tahu yang boleh mengawal emotion di dalam trading sebenarnya adalah benda ni. Dulu saya out juga tentang emotion ni. Yang boleh mengawal kita untuk emotion kita adalah benda ni. Standard of procedure. Kalau kita langgar SOP macam COVID-19 lah, kita langgar SOP, kita kebarangkalian kita untuk terkena jangkitan adalah tinggi. Okey, tetapi jika kita mengikut SOP di dalam trading, kita bercerita bab trading, kita akan dikontrol. Maksudnya kita akan dikontrol, emotion kita akan dikontrol oleh SOP trading kita. Kalau SOP trading kita perlu menunggu breakout, jadi kita perlu tunggu breakout itu berlaku, baru kita boleh entry. Kita boleh mencari entry.
Jika tiadanya breakout atau jika tiadanya perbentukan struktur di dalam first range atau second range atau tak kiralah di mana cara sekalipun, cara anda trading, jangan melakukan entry. Itu saja. Sebab apa? Kita boleh belajar dengan seramai mana cikgu yang kita nak belajar. Tetapi cikgu guide sahaja. Okey. Cikgu hanya boleh guide sahaja kita. Cikgu hanya boleh guide sahaja kita. Tetapi yang nak tekan buy sell ini adalah kita. Yang nak tekan buy sell itu adalah kita. That's why cikgu-cikgu atau pengajar-pengajar atau atau experience trader, bila kita bercakap dengan dia orang atau dia mengajar kita, dia akan cakap apa? Dia akan mengikut cara trading dia dan cara SOP cara trading dia. Dia tidak akan ikut orang lain. Yang nak ikut itu adalah kita. Jadi antara kita nak buy atau sell, kita yang tekan. That's why lah kita wujudkan SOP atau kita wujudkan cara trading ini dengan experience apa yang kita ada. Jadi benda ini boleh guidekan emotion kita. Okey, boleh guidekan emotion kita. Bila mana SOP kita sudah lengkap. Okey. Maksudnya kalau kita ada macam RTM dan INL, dia ada 5 SOP. 5 SOP ini sudah lengkap. Tiada persoalan untuk kita tidak boleh melakukan entry. Hanya satu benda saja, bila kita entry, kita hanya menunggu. Kita hanya setkan kita punya risk atau stop loss kita sahaja, ataupun cut loss level kita saja. Itu saja selepas kita entry. Dan SOP ini yang diwujudkan, yang diajarkan oleh pengajar-pengajar adalah yang di mana diorang sudah backtest, atau kami sudah backtest banyak kali. Backtest. Lepas backtest, bukan backtest secara, saya tak tahu orang lain, tapi saya backtest menggunakan real market. Jadi kita boleh nampak account itu boleh grow kah account itu dengan SOP yang kita tetapkan, atau account itu boleh melingkup SOP itu boleh melingkupkan kita punya account. Jadi itu ada risk di mana kita nak mengajar orang mengikut kita punya SOP. Okey, boleh faham kot bang Okey. Back to basic structure. Kalau nak tahu, saya banyak belajar dalam diam, tengok Bang Hamdan Evan Sanusi FS punya setup structure. Sangat-sangat tenang tengok structure. Dia orang ni lukis. Okey. Dia ni lukis. Alhamdulillah bang. Okey, sebenarnya ni bukan saya bukan ilmu yang saya sebenarnya. Okey, semuanya Allah bagi. Cuma saya sampaikan sahaja. Saya ajar. Okey, saya ajar. Itu saja. Allah bagi, bukan saya punya. Okey. Sebab kita tak nak satu benda yang di mana bila kita lukis orang susah nak faham. Okey, kita tak nak cara trading yang susah. Jadi kita buat cara yang paling simple untuk orang faham dan kita faham. Okey. Buat apa kita nak susah-susah? Dah tahu dah forex trading, any instrumen yang kita melibatkan trading ini adalah benda yang sangat susah sebenarnya. Cuma takkan kita nak susahkan lagi benda tu. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Sebab kita sebagai trader hanya kontrol ni lah, kontrol risk saja sebenarnya. Tapi kita nak rendahkan sikit, kita nak kurangkan sikit risk itu dengan cara kita wujudkan SOP ini. Itu saja. You are correct about SOP. I still force myself to look for entry. Analisa dah betul. Selalu entry awal, tak sabar. Ini perkara yang terjadi kepada saya bertahun-tahun yang lepas. Macam tu. Ini betul Abang Afiq. Okay. Structure breakout SNR confirmation entry. That's right. Okay.
Betul lah, betul. Alhamdulillah. Jadi dekat sini kalau kita lihat lah, okey, kita back kepada kita punya mapping. Itu sebersedikit lah saya bagi tahu sebersedikit cara pemahaman saya. Okey, cara pemahaman saya. Okey, bila follow SOP dari pergi ke 400 dan sila dan technical. Ini perkara biasa bang Afiq, ini adalah perkara biasa. Jadi jangan saya boleh cakap je bab kesabaran ni. Sebenarnya nak kontrol adalah yourself. Okay, saya hanya boleh bercakap tentang kesabaran sebab saya dengan abang mungkin berlainan. Jadi nak kontrol by yourself adalah diri sendiri. Sebab tu saya cakap buy and sell adalah bergantung kepada diri sendiri. Okay, buy and sell adalah bergantung kepada diri sendiri. That's why lah kita wujudkan SOP. Okay, jadi dekat sini apa yang kita lihat adalah kita padam balik, kita nak tengok goal akan ke mana minggu depan. Okey, boleh faham kot dengan first range dan second range. Saya harap anda semua faham lah. Okey, saya harap anda suka faham. Dan saya rasa saya dah terang dengan lebih detail kot tentang benda ni kan. Jadi dekat sini level highest ini adalah the important level. Kita panggil the important level, di mana adakah highest ini boleh dipecahkan. Okay, sorry. Jadi dekat sini adalah the first range kita adalah di sini, and the second range kita adalah di sini. Okay, the second range adalah di sini. Kita tengok M15 benarkan tak dia keluar, dia turun. Kita tengok kita tengok sama-sama. Adakah dia benarkan market ni turun ke atau tak? Okey. Macam mana saya tengok market boleh dibenarkan turun? Walaupun dia tak turun lagi, kita tengok adakah dia benarkan turun dengan structure sahaja. Tak mau tengok benda lain. Kita tengok structure sahaja. Correlation H4 adalah M15, kita buka M15. Okey. Kecilkan cat macam benda yang sama. Benda yang biasa saya buat adalah kecilkan cat. Ini adalah the first range, ini adalah the second range. Dan kita tengok okay, sorry. Abang Radhi cakap goal saya confirm dia akan pecahkan HSI. Saya nak cakap confirm tu memang dia boleh pecahkan HSI. Cuma saya nak tengok adakah dia nak turun. Dia boleh dibenarkan membuat discompress lagi. Okey. Jadi di sini bila kita kecilkan cat macam ni, kita tengok sama-sama, kita tengok bolehkah dia benarkan market ni turun. Okey, price turun, highest. Okey, nampak di sini highest, lower. Okey, lower, highest high. Jadi dekat sini conclusion dia. Okey, conclusion atau kesimpulan dia, market belum lagi dibenarkan untuk turun, untuk membuat discount price. Dan highest potential, high potential, siapa yang duduk di dalam RTM dan ENL punya group, diorang tahulah apa yang berlaku dekat sini sekarang. Yang saya cakapkan tadi tu, yang abang apa yang tanya tadi awal-awal tadi, abang Pidot kot. Abang Pidot tadinya pasal structure, any comment, any clue. Nampak betul-betul lah. Saya tak tahu di mana di anda punya broker macam mana, tapi saya punya broker tunjuk ini ada something wrong. Ini ada something yang ditunjukkan di sini. Jadi dekat sini saya tidak beranggapan gold boleh turun untuk esok lah. Okay, untuk esok dan seterusnya. Untuk esok, hari Isnin dan Selasa, kita dah tengok. Sebab biasanya hari Isnin saya tak kurang entry, saya akan tengok hari Selasa adakah jadi itu jawapan dah ada, jawapan bocor dah ada kat bawah kat komen. Anda boleh tengok. Dan tempat yang dia cari adalah di sini. That's why
Abang Radi cakap tadi, dia vote kepada pemecahan highest high. Saya pun vote kepada pemecahan highest high selagi mana dia tidak breakout low ini. Okay. Sebab basically bila ada fakie, dia akan mencari the previous high atau the previous low. This is TP atau this is take profit. Untuk this is setup, this setup. Okay. Okay. Faham lah. Jadi harap kau faham lah kat situ. Sebab kita tengok betul-betul lah, memang kita tengok trend menaik. Trend naik macam tu sedap lah kan. Nampak ada breakout trend line lah apa semua tu kan. Sebab saya tak tarik breakout trend line ni, sebab saya kurang guna. Dan kalau kita tengok breakout trend line sini lah apa semua kan, kita boleh nampak lah. Tapi saya akan honestly saya nampak dia tidak akan turun lagi. Sebab tiada kebenaran selagi mana market structure tidak di breakout secara totally. Macam mana breakout totally? Rasanya anda boleh flashback balik saya punya video-video yang lepas. Breakout menggunakan solid body dan breakout menggunakan candles yang berturutan. Itu dua benda yang saya akan cari. Kalau kata esok dia gap ke bawah ataupun dia turun, dia menggunakan solid body di M15, breakout solid body M15, yes, anda boleh ingat arah besar dia di H4 masih lagi up tau. Masih lagi up. Okay, kita vote kepada up lagi. Kita vote kepada buy di M15 jika structure ini di breakout. Okay, structure ini di breakout, lower ini di breakout, esok hari Selasa anda boleh fokus kepada sell dulu. Sell terlebih dahulu. Sell dulu sekejap. Jangan lama-lama, sekejap saja. Okey. Sell dulu sekejap. Boleh memilih lah. Kalau kata hari Isnin dia buat breakout sini, breakout lower ini dia breakout solid body atau candle berturutan, sell dulu sekejap. Lepas tu antara hari Rabu, Selasa, hari Rabu, Khamis atau Jumaat, jika dia berlakunya macam ni, perbentukan structure di M15 sudah di breakout, which is structure buy sudah di breakout. Okay, di M15 bukan H4 di M15, follow balik buy. Jangan hold dah, jangan ikut sell tu dah. Sebab kita short sahaja, sekejap sahaja. Sebab kita vote kepada buy lagi di time frame lebih besar. Okey, tidak mustahil. Kalau di gold tidak mustahil. Dimulai dari bapak segala candle monthly, weekly mak dia, daily H4 anak-anak dia. Betul. Kita tengoklah monthly pun kita faham-faham lah. Monthly pun ada apa, weekly ada apa kan, daily pun ada apa. Jadi mungkin esok diberi kebenaran dulu kepada anak-anak untuk bermain di taman. Bermain di taman di luar rumah sekejap kan. Jadi bagi dia turun dulu sekejap. Lepas tu ayah cakap okey masuk. Masuk balik. Masuk itu ikut balik lah. Itu istilah yang lebih simple kita panggil. Okey, ni untuk gold. Kita tengok EU. Anda tengok yang tadi kita belajar tadi, yang saya terangkan panjang lebar tadi kan. Ini highest, kita kecilkan chart, kecilkan paling kecil. Ini highest, ini lowest. Okey. Macam tu. Cuba kita tarik. Apa yang anda nampak? Okey. Ini untuk ni. Untuk EU. Untuk EU, apa yang anda nampak? Tengok balik. Ini retracement
atau discount price, highest high di breakout kembali, the previous highest high di breakout kembali, atau the lowest low, previous lowest low di breakout kembali. Jadi EU ini adalah previous highest high. Previous highest high, nampak ah? Ini adalah candle yang saya tunggu. Okey, ini adalah candle yang saya tunggu. Ini di breakout kembali, solid body, solid candlestick. Okey, solid ah, solid candlestick. Jadi ingat, dia masih vote kepada buy. Nampak ah, ada the previous highest high. Ini adalah the previous highest low. Okey, nampak, ini adalah first range, range yang pertama. Okey, mungkin anda tak, anda yang mana baru masuk ke apa semua, ini range yang pertama. Okey, ini range yang kedua. Jadi sini anda jawab lah, anda jawab. Saya tak nak jawab, anda jawab. Dari apa penerangan yang saya cakap tadi, adakah market dibenarkan untuk turun seketika? Adakah market dibenarkan untuk membuat retracement? Konsep SNR senang. Resistance become support, resistance, resistance, breakout resistance become support. Dia nak buat support lah, nak buat support baru. Jadi dekat sini, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Sudah diberi kebenaran untuk membuat last kita panggil the big discount. Maksudnya diskaun yang lebih besar lah. Kalau kita pergi shopping mall, lebih daripada 50% lah diskaun dia ni nak buat kan. Jadi macam tu. Dan kita tengok, saya pun tunggu sell next week. Saya masih ada position sebenarnya sell di EU. Okay, saya vote kepada sell di EU untuk minggu depan. Minggu depan sahaja, minggu depan sahaja. Minggu depan lagi sekali dah. Minggu depan saya vote kepada sell dulu seketika, selagi mana di correlation time frame di M15 tidak menunjukkan structure di time frame yang lebih kecil ini untuk naik. Okay, jika dia turun, alhamdulillah, jika dia turun, dia membuat structure macam ni, baru saya akan follow dia buy. Selagi mana dia tak buat macam ni, macam saya terangkan daripada awal live tadi, saya tak akan buy. Saya tidak akan buy lagi untuk EU. Jadi saya akan fokus kepada sell dulu. SOP untuk retracement sudah dia tentukan ni. Okay, sudah dia tentukan. Jadi saya akan follow sell dulu seketika. Okay, which is dia boleh naik sedikit, retrace, turun, naik, retrace, turun. Selagi mana structure tidak dibuat, structure buy di time frame kecil tidak dibuat, saya tidak akan follow buy. Saya masih akan sell lagi. Dan jika dia dah membuat structure sell di time frame correlation M15, okay, correlation H4 lah, M15, dia dah membuat structure buy, baru saya akan follow buy. Okay, adakah news membantu dia untuk dia buat structure buy di range ini, di second range ini? Kalau news membantu dia untuk dia membuat structure buy di time frame 15, baru saya akan follow buy. Jika dia tidak membantu, dia masih drop, breakout, saya akan hold lagi sell itu sampai ke the previous lowest low. Okay, okay. Jadi itu untuk EU. Untuk gold saya dah tunjuk tadi. Untuk UCAD ni,
bersabar dulu seketika. Okay, UCAT ni saya masih bersabar untuk seketika sebab saya tak nampak lagi structure dia untuk buy atau sell. Untuk buy. Nampak ini structure buy. Ini nampak. Ini high, ini low masih di breakout. Nampak Cuba anda perhatikan di dalam zone ini. Saya bulatkan zone Saya bulatkan pula dah. Saya tandakan zone yang kelabu ini. Okay, pergi M15. Apa yang anda nampak? Okay, make your trading simple. Okay, make your trading simple, bukan make your trading if difficult. Kalau anda buat benda ni susah, dia akan jadi susah. Kalau anda buat benda ni senang, dia akan jadi senang. Back kepada basic. That's why lah kita orang punya tagline adalah master the basic, then you will master yourself. Okay, you will master the anda kena masterkan dulu basic tu, baru anda boleh nak pergilah ke mana-mana, anda nak berjalan ke mana-mana. Okay, anda masterkan dulu basic, baru anda boleh fokus kepada apa yang anda perlu fokuskan. Okay, jadi dekat sini, dekat H4 untuk UCAT, saya masih tidak nampak dia untuk buy. Untuk dia buy, dia perlu breakout ini. Okay, untuk dia buy, dia perlu breakout ini. Tapi dia masih breakout ini, jadi kita fokus kepada sell dulu. Saya tidak nampak, macam saya cakap, saya kecilkan chart macam ni pun tak nampak lagi highest mana ini tidak di breakout. Masih highest di respect. Okay, jadi fokus kepada sell dulu seketika. Mungkin hari Rabu atau hari Selasa atau hari Rabu ada news yang boleh berjaya pecahkan high ini, barulah kita follow buy. Selagi dia tidak pecahkan ini, jangan follow lagi lah. Itu saya punya suggestion lah. Untuk GA ini adalah pair yang di mana saya trade lah. Okay, pair yang mana saya trade. Untuk H4 GA ini saya masih berehat sementara. Tapi kalau diikutkan structure, kita nampak lah highest ini dia breakout. Okay, highest ini dia breakout. Boleh dikatakan dia masih buy sebenarnya. Dia masih buy. Cuma kita tengok di time frame lebih kecil, dia masih tidak dibenarkan untuk sell. Dia masih tidak dibenarkan untuk retrace. Dia masih buy. Okay, fokus kepada buy dulu seketika. GCAT kejap Okay, GA. Okay, untuk EA, EA saya punya sahabat banyak profit di EA ni minggu lepas. Walaupun market range main macam ni, tapi dia banyak profit sebab dia fokus kepada structure. Okay, bila dia fokus kepada structure, dia nampak breakout ini. Okay, dia buy je, dia tidak sell pun. Dia buy je, fokus kepada buy. Nampak dia breakout high ini, dia breakout balik, turun dekat time frame lebih kecil. Nampak apa yang berlaku dekat sini. Low high, lower low, highest high. Nampak dia naik. Okay, that's why lah dia buy. Okay, EA untuk H4 kita nampak masih buy. Okay, masih buy, tapi ada breakout dekat sini. Tengok di time frame L15. Nampak yang saya cakap daripada tadi Kenapa saya cakap daripada tadi? High, breakout, low, breakout balik. Dia boleh turun ni. Dia boleh turun seketika ni. Seketika atau berterusan dia boleh turun. Nampak structure high low, high high, lowest low. Dia boleh turun. Okay, dia boleh turun. Structure sudah membenarkan untuk dia turun. Okay, jadi dia boleh turun. Untuk EA ni dia boleh turun seketika. Adakah dia ambil pointer untuk retracement pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh turun seketika. Kita tengok daily buat apa. Jadi tak nampak sangat sebab dia range sangat kecil untuk EA ni. Okay, GU
GUH4. Okey, nampak GUH4 sama dengan EU. Saya vote kepada sell dulu seketika. Adakah dia nak ambil pointed retracement atau untuk dia berterusan, sama juga mapping dengan EU. Sama mapping dengan EU. Jadi kat sini dekat M15 sudah ada breakout structure, nampak? High low, high high, lower low, breakout structure. Okay, jadi dia boleh turun. Tapi tunggulah dia naik dulu sikit. Anda gunalah support and resistance atau supply and demand untuk entry low risk sikit tu. Okay, sebab daripada sini pun sampai ke sini pun agak dalam 50 pip 48 pip, 50 pip cun-cun. Okay, 50 pip. Jadi untuk kurangkan risk, entry lepas dia naik sikit, turun. Selagi mana structure buy tidak dibentuk, selagi itu anda boleh sell dulu lah seketika di GU. AU pun kita nampak di sini honestly untuk conjunction, okay, conjunction support and resistance kat sini banyak kali dah sudah ditest, boleh dipecahkan. Okay, dia ada probability dia untuk dipecahkan. Banyak kali dah dia pergi. Okay, yang tempat saya tandakan line merah ini, okay, boleh dia turun. Dekat EJ masih lagi buy. Dekat Chef JPY kita vote kepada sell. Okay, kita vote kepada sell. Nampak? Kita vote kepada sell. Kita tengok time frame lebih kecil. Adakah structure membenarkan? Masih belum. Okay, dia perlu tunggu 1 dan 2 structure, antara kedua-dua structure ini dipecahkan. Jika tidak, masih lagi buy. Okay, CAC JPY untuk H4 masih lagi buy. Masih lagi tidak nampak early signal, tapi vote kepada kita tengok sini kita tengok ada time frame lebih kecil, masih vote kepada buy. Okay, untuk UCHEF nampak kat sini, UCHEF kita vote kepada buy dulu seketika sebab ada fake structure. Nampak kat sini fake structure. Kita vote kepada buy seketika. Kita shoot kepada highest ini. Shoot kepada highest ini. Kita tengok di M15 ada structure buy tak? Yes, that's right. Cantik. Untuk UCHEF, nampak tak structure ini? Apa yang saya nampak, high ini sudah di breakout. High ini sudah di breakout. Dia ada high dan dia ada low sini Jadi risk kita daripada sini ke sini pun ada 20 pip saja. This is small risk. You can entry. This is not problem your problem, because risk is lower. Low risk. Entry 0.01 SL only 2 USD. Okay, 2 USD. 2 USD saja. Okay, this is no problem. And you can make your reward 60 pip, 60 pip. Okay, dalam $6. Dalam $6 lah, 0.01 risk. Maksudnya risk ratio 1:2. Okay, 1:2 1:3 1:3 atau 4 macam tu lah, lebih kurang. Okay, untuk UCHEF NU H4 masih vote kepada buy sebenarnya, sebab low ini masih di respect. Okay, tetapi kalau kita tengok the current price, low ini sudah di breakout. Okay, the current price low ini sudah di breakout.
Loop ini. Loop ini sudah ada breakout. Jadi penurunan ini mencari low ini. Penurunan ini dia mencari low ini. Okey, jika low ini masih di breakout, dia boleh mencari low ini. Okey, low ini. Wait and see. Tengok DM15. Structure sudah membenarkan untuk dia turun. Nampak high, high dan low ini. Low ini sudah ada breakout. Jika anda nak entry, jangan entry lagi di bawah ini. Okay, make your minimum risk adalah di zone sini. Okay, di zone sini anda boleh ambil di supply and demand, ataupun anda boleh ambil di support and resistance. Ini supply and demand. Okay, entry di sini. Dan anda boleh TP di bawah ni, 61 pip. Okay, nice. EG anda nampak dekat sini ada fake. Okay, ada fake, dan which is saya vote untuk buy sampai ke atas ni. Okay, sampai atas ni. Jadi dekat sini kita tengok M15 ada kebenaran tak untuk dia naik. Masih ada kebenaran. Okay, kebenaran dia adalah di sini dan di sini. Ini ada previous high, sudah ada breakout. Ini the previous low, sudah di reject. Okay, boleh dia naik sampai ke sini 100 pip. Okay, 100 pip. Untuk GJ masih lagi retracement dia. Okay, UJ pun sama, agak slow market. Kita tengok di GCAT. Okay, GCAT. Okay, di GCAT weekly, daily bang. Okay, weekly. Nak sell. Okay, kita tengok GCAT weekly. Masih lagi, sebab kalau nak kata buy, nak kata sell, boleh sell lagi. Okay, boleh sell lagi sebenarnya sampai ke sini. Okay, sampai ke sini. Kita tengok di daily apa yang dia buat. Okay, masih lagi sell. Nampak previous ni sudah ada breakout. Okay, kita tengok daily previous sudah breakout. Kita tengok M30. Daily M30, dia punya correlation adalah di M30. Jadi dekat sini M30, kalau daily M30 breakout. Nampak nampak betul-betul M30. Kita kecilkan sikit chart. Nampak kat sini breakout. This is right time untuk sell. Okay, this is right time untuk sell. Okay, anda boleh ambil di sini dulu the maximum TP. Maximum TP di sini 200 pip, dan risk adalah di previous high di M30. Kalau anda tengok di H4, kita buat kepada sell lagi sebenarnya. Okay, sini low, lowest low, 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 highest low. Okay, kita tengok M15 pun sama, vote kepada sell. Betul, Abang Radin nak sell, boleh sell. Okay, boleh sell sebab structure sudah tunjuk sell. Simple as that. Is conclusion dia adalah sell. Okay, ada soalan lagi tak sebelum saya end live? Dah pukul 1 lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa mapping bersama-sama dengan saya malam ni. Okay, mapping bersama-sama dengan saya malam ni. InsyaAllah, kalau tak ada aram melintang, kalau atas esok, esok saya kena work from home. Kalau tak ada aram melintang,
kita boleh, siapa nak live trade? Kalau ada yang nak live trade lah. Okay. Kalau ada yang nak live trade, esok saya boleh on kot, insyaAllah. Okay, insyaAllah saya boleh on live trade esok. On live trade untuk esok. Jadi anda boleh follow lah. Saya buat live trade dekat, kalau saya live trade pun saya akan live trade dekat Facebook lah. Okay, saya buat live juga, live trade di Facebook. Kalau lah ada yang nak follow, macam tu. Ataupun nak buat pertanyaan ke. Sama-sama Abang Syami Izzat. Sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, saya hanya guide saja. Anda nak pusing, anda nak cure, saya bagi tahu based on saya punya experience saja. Saya ajar based on saya punya experience saja. Anda nak cure berdasarkan anda punya kefahaman sendiri pun cure lah. Okay, cuma jangan terlalu obvious lah. Takut nanti pening pula. Diri sendiri pula yang pening nanti. Okay, InsyaAllah. Kalau tak ada arah melintang, esok tengok saya free bila. Sebab saya pun tengah menunggu ni untuk buat swab test. Ada kawan saya punya family positif COVID-19. Saya ada bekerja dengan dia. Jadi esok saya kena stay at home dulu sekejap. Kalau dia punya result positif, saya terpaksa buat swab test. Jadi saya masih dekat rumah lah untuk esok. Okay, jadi siapa yang mungkin saya boleh buat live trade lah. Okay, jadi InsyaAllah esok kalau tak ada alam bintang, anda stay dekat Facebook. Saya akan saya buat live. Nanti anda boleh tengok lah. Anda boleh follow, buat live. Okay, nak tanya apa-apa pun boleh tanyalah esok. Okay, InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Moga-moga putusan negatif lah. Doakan saya lah. Saya doakan lah. Okay, InsyaAllah. Tak ada apa tu. Biasalah ujian. Okay, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga keluarga. Okay, pada sahabat-sahabat yang duduk di perantauan, jaga diri. Okay, yang mana dekat Malaysia, please stay at home. Okay, jaga diri, jaga keluarga. Okay, saya doakan semoga sihat-sihat semua. Okay, dan InsyaAllah profit sedia dalam trading. Okay, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.